إلى حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحاب رسول الله سبيل إلى أرواح مشايخنا جميعا في مشارق الأرض ومغارب أحياتهم وماتهم، وخصوصا مؤلف هذا الكتاب ونفعنا بفضل الآمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan kitab Hidayatus Salikin, muka surat 230. Ayat dari mana? Nombor 5 daripada atas. Oh, berada atas ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulufi ad-darin amin. Dan demikian lagi sabar atas membalas akan seseorang yang menyakiti akan dikau atau menzalimi akan dikau, yaitu sunat, dan pahala yang demikian itu amat besar. Sambungan daripada tajuk sabar, yang mana sabar itu disebut sebelum ini adalah sabar di atas berbuat taat. Yang kedua, sabar daripada meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar di atas bala, sesuatu yang mendatangkan kesakitan. Begitu juga yang lain. Sabar juga di atas berbuat perkara yang sunat. Perkara sunat juga sabar. Kita melakukan puasa sunat, kita melakukan puasa Ashura sunat, maka kita sabar di atas melakukan perkara yang sunat. Dituntut juga sabar meninggalkan perkara yang makruh. Kalau ulama pendapat bahawa merokok itu makruh, ada pendapat macam itu kan, hilang ulama. Jadi sabar itu makruh. Apa perkara yang makruh? Sabar. Dan yang mubah, dan meninggalkan dunia yang lebih-lebih daripada hajat pun sabar juga. Kalau ikut kita nak makan banyak-banyak ni, apa hukum dia? Harus. Kita ada duit kan. Kalau boleh, kita nak beli woto-woto yang mahal-mahal, apa hukum dia? Boleh, duit kita lah. Tapi itu disebut berlebih-lebih dalam perkara yang halal. Apa hukum itu sabar? Itu juga satu benda yang dituntut juga. Orang nak tukar kereta lah, kita sabar ya. Kita tonton kan, ikut dah boleh, kita dah berlebih-lebih dah. Apa hukum dia? Dia dapat pahala lah. Dalam bab apa tu? Dalam bab berlebih-lebih, perkara berlebih-lebih dalam perkara yang mubah, berlebih-lebih dalam perkara yang harus, kita sabar itu. Maka itu juga satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak boleh, tak ada masalah. Tak ada hukum sunnah, tak ada masalah, harus kan. Tapi kita sabar. Sabar apa? Sabar berlebih-lebih dalam perkara dunia. Sedangkan kita mampu. Itu maksudnya. Kalau tak mampu lain.
Ni sabar, kita mampu untuk makan lebih, kita mampu untuk beli barang yang lebih. Tapi kita sabar untuk berlebih-lebih dalam perkara yang mubah. Itu maksud dia. Dan meninggalkan dunia yang lebih, dia kata, daripada hajat. Jadi kita tak lakukan, kita sabar. Maka iaitu sunat. Maka sabar itu sunat. Jadi sabar di atas perkara sunat, hukum dia sunat. Begitulah sabar daripada melakukan benda yang berlebih-lebih. Berlebih-lebih dalam perkara mubah, nama dia. Harus. Jadi kalau kita sabar, sunat. Bermaksud, kalau orang tak sabar, ada balilah. Berdosa lah, tak berdosa. Berlebih-lebih perkara yang mubah, tidak berdosa. Cuma, adalah dia punya kesan sedikit sebanyaklah. Maka dia sabar, maka sunat. Dan demikian lagi sabar atas membalas akan seorang yang macam kita nikau. Kita nak balas kan. Kalau ikut hukum Islam boleh tak? Boleh balas. Dalam Islam ada hukum qisas. Kan? Hukum qisas kita membalas mengikut qadar orang tu buat kepada kita. Kan? Tapi ikut hukum sebenarnya dia kena ada hakim yang menentukanlah. Dia tak boleh kita sebenarnya. Tapi kalau kita balas macam mana dia buat, kalau masuk mahkamah, dia habis tu lah. Saya kena tumbuk, kata dia. Tapi dia, kenapa kau tumbuk dia? Sebab dia tumbuk saya dulu. Kawan dia tumbuk mata dia, belah kanan. Yang kawan dia tumbuk balik mata belah kanan juga. Tapi dia yang menumbuk yang awal tu, ada pergi di mahkamah. Dia menumbuk pertama tu, dia tak kira. Apa tu dia pula kena tumbuk kan. Bila dia kena tumbuk, dia mengadu dapat polis. Masuk mahkamah. Jadi sampai mahkamah, dia mengadu lah, saya kena tumbuk. Tanya pula orang yang menumbuk tu, kenapa kau tumbuk mata dia? Sebab dia tumbuk saya, kata dia. Jadi agak-agak hakim ni macam mana? Dah lapis duduk lah. Kau yang salah dulu. Kau tumbuk dia. Kemudian dia tumbuk tempat yang sama kan. Tempat yang sama. Sebab itu hukum qisas diperbahaskan dalam kitab fiqh. Tapi hukum qisas itu sebenarnya untuk hakim. Untuk hakim. Sebenarnya tak boleh kita yang menghukum sendiri. Sebenarnya qisas ni untuk hakim. Itu disebut dalam kitab fiqh. Kalau dilaksanakan hukum qisas, qisas bermaksud balas semula, itu nama dia qisas. Jadi kalau hakim diberikan peruntukan qisas, maka dalam kitab fiqh dah disebutkan perinci dia. Dalam Quran pun disebut mata dengan mata, telinga dengan telinga. Banyak perbahasan. Seronok baca kitab fiqh tu. Kalau orang minat ilmu lah, kalau tak minat ilmu, lalap macam dia kena minat. Ilmu agama ni kena minat. Kalau tak minat, lalap jawab. Jadi ilmu agama kena minat. Seronok minat. Kalau tak minat, memang lalap. Jadi hukum kisah ni, kalau minat ilmu, seronok baca dia. Bagaimana hukum kisah? Jadi antara hukum kisah apa? Sekiranya seseorang itu menetak tangan seorang putih, kan, ditotak tangan putih tangan tadi. Jadi bila buat mahkamah ada peruntukan qisas. Tengok betul putih, tengoklah bukti-bukti, ada potongan parang sebagainya. Hakim pun tengok belah mana putih, belah kanan, betul. Parih mana putih, dia tengok parih tu, parih siku lah dia kata. Jadi bila dah bukti semua, maka hakim akan putuskan qisas. Qisas, putuskan tangan dia pula. Yang betul. Dengan syarat parih mana dia putih. Tak boleh orang tu dia korek pelongan. Tetapi yang seorang tu yang putih tangan tu dia geram. Saya kau boleh potong parih siku kata. Pula kan dia potong ke lengan. Geram punya pasal.
tak apalah saya bayarlah hakim berapa nak tu. Ataupun dikini-kini mata kan tinggi sikit. Sebab apa? Tiga orang ni pasal dia tu potong tak boleh. Dia akan tengok payah mana yang dipotong. Kalau potong putih yang sini, maka dia akan potong dia tangan seorang tu payah itu. Kanan dengan kanan. Dia tak boleh yang terpotong tu kanan, maka potong kita boleh. Sehingga dia menyeronokkan. Apabila hakim itu adili dua orang tadi, maka tangan yang putih tu tengok. Oh, tangan kiri orang tu putih. Tangan kiri dia putih. Parih mana putih? Parih siku putih. Maka hakim putuskan, maka kita akan potong tangan yang pelaku itu, tangan kirinya, sampai putih kiri. Hakim pun cek tangan kiri lumpuh. Lumpuh tak berfungsi. Dah lumpuh. Jadi hakim tak boleh tukar kanan. Ataupun tangan kiri memang dah putih dah. Tersapit dekat kilang mana dah putih tangan pun jahat lagi. Tangan dah putih dah, putih tangan. Bermaksud bila hakim tengok dia nak potong tangan orang tu, tangan dah putih dia siap dah. Lagi panjang putih agak pangkal tak. Jadi hakim tak boleh ubah pada kanan. Tak boleh. Maka tidak ada ganti disebut ganti rugi lah, ganti rugi. Tak ada dipotong apa-apa sebab tangan kiri dah putih. Dia tak boleh tukar kanan. Macam itulah hukum qisas ni. Kanan dengan kanan. Kemudian kalau nak qisas, orang yang kena tumbuk untuk dia. Tengok parih mana, setakat mana, pecah lebam dia. Maka boleh qisas tumbuk balik. Tapi qadar dia tumbuk tu pun kena tengok juga qadar mana. Dia tak boleh orang yang lebam sikit, lepas tu kau tumbuk balik. Yang tumbuk balik tu 2 kali ganda dia hentam. Sehingga disebut dalam kitab fiqh, kalaulah dibalas orang yang pelaku pertama tu dia tumbuk lebam sebesar 20 sen contohnya. Jadi hakim benarkan yang seorang ni tumbuk balik. Dia tumbuk balik tu kuat maka berlebih berlabam dia. Maka berlebih tu kalau qisas balik. Kena lebih. Maka kita tengok kau tumbuk 2 kali ganda tu. Dia sikit je lebam kau qisas balik, Allah salah lebam maka salah, yang balas tu salah. Sama ada balas balik atau bayar ganti rugi. Lebam tu ni bosa mana? Bosa cawan ni. Yang tadi lebam ni bosa 20 sen dia. Yang kau balas kuat warna, maka bersalah yang balas tu. Boleh nak kira macam mana ganti rugi dan sebagainya. Macam tu lah. Mana kalau balas mesti mana balasan yang sama. Kalau ada berlebih dan sebagainya, maka hakim akan kira bayar pampasan balik dan sebagainya. Jadi hukum qisas tu ada. Tapi kalau orang tu berbalik ikut orang tu habislah. Kalau bawa mahkamah habislah. Dia tumbuk saya pun kau tumbuk dia pun kau kena tumbuk balik. Habislah. Hakim tengok sama je sampai. Jadi habis. Dengan arti kata lain, adanya hak untuk kita membalas. Orang yang balas kita ada hak, tapi sekadar orang yang buat pada kita. Manakala kalau kita nak balas orang buat kejahatan pada kita, hukum asas boleh kita balas sekadar orang tu baik. Itu pun kalau ikut hukumnya kena serah pada hakim yang melakukannya. Kalau kita buat sendiri, maka mana kata kita boleh membalas kejahatan orang pada kita, tetapi bersikap sabar itu lebih baik. Sabar, tak nak balas. Sebagaimana akhlak para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka tidak ada keinginan untuk membalas sesuatu yang menimpa jasad dan harta mereka. Nabi SAW tidak menuntut qisas. Sesuatu yang dilemparkan oleh penduduk Taif kepada dia, berdarah-darah badan Nabi. Mana Nabi berhak untuk menuntut qisas. Sehingga Nabi tak minta apa-apa pun, tak terdetik pun dalam hati Nabi untuk membalas kejahatan mereka.
Sehingga malaikat yang menawarkan, ya Rasulullah, bagi kami balas balik. Malaikat yang Nabi berhak untuk membalas kejahatan mereka. Tetapi Nabi memilih untuk sabar. Maka nama dia sabar di atas membalas akan seseorang yang menyakiti akan dikau atau menzalimi akan dikau. Iaitu sunat, daripada sunat. Mana nak balas boleh. Tapi kita pilih untuk sabar. Dan pahala demi ketun amat besar. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sesungguhnya disempurnakan, dibayar, dibalas akan orang yang sabar itu pahala mereka itu bighairi hisab, tidak terhitung banyaknya. Bighairi hisab, tiada dapat dikira, mana tidak terhitung banyak dia. Selalu kita sebut. Apa makna balasan Allah Taala bighairi hisab ini? Ya, kita tahu Allah Taala membalas dengan balasan yang tidak terhitung banyaknya. Tetapi apa makna? Apa makna? Seperti orang dia bagi kita hadiah yang banyak. Yalah, orang tu bagi hadiah sebab dia kaya, betul lah kaya. Dia kata dia bagi. Tapi apa makna? Jadi makna dia terlampau suka dengan kita. Dia terlampau suka dengan kita, dia terlampau sayang dengan kita, sebab tu dia memberi benda yang banyak. Itu mafhum daripada pemberian yang banyak. Bukan sekadar pemberian, tapi makna di sini pemberian, orang tu suka pada kita. Ini lebih bernilai daripada pemberian itu. Ini makna yang lebih besar daripada pemberian yang kita dapat. Kalau orang bagi duit RM10, RM50, RM100, mungkin adalah bodoh yang kita tolong dia. Bila dia nak membalas, dia bagi kita RM1000. Contoh dia kan. RM1000, kita rasa nolong sikit je. Dia bagi macam tu, nah ambil. Banyak dia bagi. Jadi bukan nilai banyak itu, tapi soalan kenapa? Kenapa dia bagi banyak? Jadi bila kita tengok, orang itu menyukai kita. Orang itu terlampau gembira. Itu maksud dia. Orang itu terlampau sayang. Orang itu terlampau redha terhadap apa yang kita lakukan. Jadi bermaksud apa yang kita lakukan itu rupa-rupanya dipandang tinggi oleh orang tadi. Dan dia nilai ikut penilaian dia lah. Itu maksud dia. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut, aku balas dengan balasan yang tidak terhitung banyaknya, sedangkan kita tahu bahawa balasan kita itu disebut dibalas dengan 10 kali ganda. Setiap kebaikan kita dibalas 10 kali ganda. Kemudian ada riwayat diganda-gandakan lagi sampai 77 kali ganda. Ada disebut dalam hadis. Balasan dibalas 70 kali ganda. Kemudian malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala balas dengan 1000 bulan. Bila orang pergi Makkah beramal, Allah Ta'ala gandakan 100 kali, 1000 kali ganda. Jadi kita tahu tentang gandaan-gandaan ini. Tetapi apabila Allah Ta'ala menyebut, aku akan balas dengan balasan yang tidak terhitung. Mana tak ada angka yang boleh kita nak tulis. Kalau 1000 bulan, itu boleh ditulis. Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih dari 1000 bulan. Balasan amalan di Mekah 100,000 kali ganda. Ada angka dia. Banyaklah angka tu. Tetapi apabila Allah Ta'ala menyebut balasan ini bighairi hisab, itu tak ada angka yang kita nak sebutkan balasan itu. Jadi bermaksud kemuliaan yang terlampau besar. Ataupun dengan makna yang lain, amalan itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding amal kita yang Allah Ta'ala dah sebut dah digandakan. Sedekah digandakan 10 kali ganda.
Pergi Mekah digandakan 100,000 kali ganda. Solat di Mekah digandakan dengan 100,000 kali ganda. Tawaf diberikan berapa sekian pahala dia. Tiba-tiba ada satu amalan yang lebih besar daripada kita berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi makna kalau orang tak boleh pergi Mekah, jangan bersedih pula. Sebab ada amalan yang lebih besar daripada orang pergi Mekah. Ada amalan yang lebih besar daripada malam Lailatul Qadar. Ada. Sebab balasan ini Allah Ta'ala tidak sebut bilangan dia. 1 juta ke, 2 juta ke, 100 juta Tuhan tak sebut. Allah Ta'ala menyebut balasannya bi ghairi hisab. Tidak terhitung. Itu satu. Kemudian apa yang kita fahamkan daripada balasan Allah Ta'ala itu bermaksud Allah Ta'ala sangat suka. Jadi bila kita pergi Mekah, beramal di Mekah, beramal di Masjidil Haram, bermaksud Allah Ta'ala terlalu suka. Sebab tempat itu tempat mulia. Bila kita beramal pada bulan Ramadan, kono pula Lailatul Qadar, Tuhan suka. Sebab itu malam yang mulia, Tuhan gandakan. Begitu juga dengan amalan yang mana apabila Tuhan suka diberikan pembalasan yang tidak terhitung. Jadi balasan di situ menggambarkan apa? Menggambarkan keredaan Tuhan terlampau besar. Kesukaan Tuhan terlampau besar. Jadi kalau kita memahami makna itu, maka kita akan memahami makna bala itu dengan makna yang terbalik. Pada awal dia kita melihat bala itu sesuatu yang menyakitkan. Bila kita melihat pada zahir bala. Tetapi bila kita melihat makna yang sebalik, sebab pada bala itulah tempat kita bersabar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, kami akan uji kamu. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, sesuatu daripada ketakutan. وَالْجُوعِ, ujian kelaparan. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, dan ujian dikurangkan harta, binasa harta kita. Wal anfusi, dan dikurangkan nyawa-nyawa yang kita sayangi. Wath thamarat, dan juga dikurangkan tumbuh-tumbuhan, tanaman yang kita tanam. Itu ujian. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Jadi pada zahir dia adalah bala, tetapi pada batinnya satu nikmat. Sebab itu diriwayatkan para sahabat dahulu, bagi mereka bala itu adalah nikmat. Bala itu adalah nikmat. Sebab apa? Dengan adanya bala, maka di situlah medan kita untuk sabar. Dan bila kita sabar, kita dapat kemuliaan daripada Allah. Bagi orang yang memahami makna kemuliaan, bagi orang yang memahami makna Tuhan memuliakan dia, bagi orang yang memahami betapa pentingnya Allah pada dirinya. Kalau kita tanya setakat manakah pentingnya Allah pada kita, payahlah jawab tu. Tapi kalau soalan setakat manakah pentingnya kamu dengan kekasih kamu, jadi orang tadi dia ada kekasih dia. Setakat manakah pentingnya kekasih ni pada engkau? Oh, aku menginginkan cinta dia kata. Dia sayang benar dekat seseorang tu. Oh, tak boleh lelap. Saya ingat benar rasa cinta, rasa rindu dia, rasa kasih. Oh, jadi apa yang kau harapkan daripada kekasih engkau itu? Cintanya, kemuliaannya. Gitu. Dia sentiasa mengharapkan kasih sayang daripada kekasih dia. Dia sentiasa mengharap kemuliaan daripada kekasih dia. Jadi kalau sebegitu, dia akan cari. Begitulah. Sekiranya kita memahami ataupun apa yang kita kehendaki daripada Allah sebenarnya. Persoalan yang kita sendiri jawablah.
Apa yang kita kehendaki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kita benar-benar memahami Allah dalam hidup kita, sudah pastilah kita inginkan kemuliaan Allah kepada kita. Kita ingin Allah Ta'ala memuliakan kita. Kita ingin Allah Ta'ala memaafkan kita. Kita ingin Allah Ta'ala mencintai kita. Tak akan sebegitu bagi orang yang mengerti nilai Allah pada dirinya. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka kita ketapikan macam tu sahajalah. Yang penting duit dan banyak. Kita kata. Makna kita tidak mengerti makna nilai Allah dalam hidup kita. Kalau diberikan kita kepahaman yang sahih, nilai sebenar Allah dalam hidup kita, sudah pasti yang kita inginkan adalah kemuliaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keridaan Tuhan yang besar terhadap diri kita. Jadi kalau betul-betul tahqiq apa yang kita inginkan itu, benar-benar yang kita inginkan keridaan Allah, kalau kita tersangat ingin kemuliaan Allah kepada kita, dah Allah Ta'ala menyebut dah kemuliaan yang paling besar Tuhan kepada kita, ketika mana kita sabar. Kenapa ketika sabar Tuhan muliakan? Sebab balasannya bighairi hisab. Balasan yang bighairi hisab ini menggambarkan kemuliaan Tuhan yang sangat besar. Kalau orang tu sudi bagi kita 10 ringgit, ada orang dapat 100 ringgit, ada orang dapat 1000 ringgit, ada orang dapat 1 juta ringgit, mudah kita faham. Kenapa kau dapat 100, kau dapat 10 ringgit? Dia sayang yang seorang ni tadi. Dia muliakan. Adalah bodoh yang dia sayang. Ada bodoh. Yang kau kenapa dapat 1000 ringgit? Adalah bodoh yang disuka berbanding yang seorang tadi. Bermaksud kita faham, semakin banyak pemberian, semakin orang itu dimuliakan. Kita faham macam tu. Dan kenapa dapat 10 ringgit lah? Dia kau malih, tunjuk. Orang mana, itulah nilai orang tadi. Sekadar, mana ketua tu dia faham, dia tahulah nak bagi, nak muliakan orang. Dan dia tahulah kadar mana orang tu. Kalau mana kita faham dah. Kalau tu dapat 10 ringgit, katakan itulah kebaikan yang dipandang oleh ketua dia. Kalau dapat 1 ringgit tu adalah bola yang berkonan ketua tu kan. Ada orang tu 1000 ringgit adalah bola berkonan. Ada orang tu sebanyak-banyaknya. Jadi kita faham kemuliaan yang besar. Jadi bagi orang yang menginginkan kemuliaan daripada Tuhan dia akan buatlah bodoh. Macam mana kau dapat 1000 ringgit nak? Dan 1000 ringgit dapat sebab datang pejabat pukul 8 dan datang pukul 7. Pukul 8 datang pukul 8 suku. Macam tu ya. Lepas tu balik sampai setengah, balik pukul 6 kata dia. Macam tu ya. Lepas tu rehat pukul 1 dan tak keluar 10 minit ya. Kau rehat pukul 1, 12.30 kau dah keluar. Pukul 3.30 balik. Macam-macam lah. Kalau macam tu dia nak buat lah, kata tadi. Macam tu. Ya macam tu. Kalau dia menginginkan kemuliaan daripada Tuhan ni, dia akan cari. Kau kena kerja lebih. Kena sekian. Kena bersusah-susah lah. Ya kena bersusah-susah lah. Dia pun nak buat lah, kata dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau kita memahami makna kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita tahu nilai kemuliaan Allah Ta'ala, maka kita akan cari di manakah keridaan Allah Ta'ala itu berada. Seperti para sahabat ini mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kalau keridaan Allah itu ada pada nyawa mereka, Masya Allah, maka nyawa mereka dia akan berikan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat mengejar keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita diberikan kepahaman yang mendalam, keridaan Allah ada pada sabar, maka kita akan memilih pada sabar. Maka Tuhan amat bergembira dengan kita. Maka tanda gembira dia, maka firman Allah, innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Ta'ala membalas pahala orang sabar tidak dikira banyaknya. Bermaksud sangat-sangat syukur Allah Ta'ala, sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita sakit, bukan tak tahu. Allah Ta'ala tahu kita susah. Allah Ta'ala tahu kita sedang menderita.
Tapi Allah akan uji kita, maka kita memilih untuk sabar. Maka diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, maka jadilah para sahabat Nabi itu, bala itu nikmat. Bila datang bala, bukan susah hati tak. Kita datang bala, sudah datang pula bala. Tanpa doa tolak bala. Dah tak? Kan? Mana tak apalah. Bukan gitu. Tetapi makna kata, begitulah fahamnya terbalik. Para sahabat, bala itu ada nikmat di sebalik sabar itu yang terlalu besar. Apa besarnya? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para sahabat bila datang bala, ahlan wa sahlan wa marhaban bil bala. Selamat datang bala, selamat datang bala. Siapa berani buat itu? Covid datang baliklah, ahlan wa sahlan wa marhaban Covid. Itu kita orang. Kau ni apa ni? Bukan itu maksud dia. Bermaksud ke mana? Masya Allah. Bala itu adalah peluang. Sebab itu dalam kitab Hikam, satu buah yang pelik kita baca. Dia kata bala itu merupakan perayaan bagi para awliya ilah salihin. A'yad as-salihin, kata mereka. Bala-bala ujian itu merupakan perayaan. Kita perayaan bila ada lamang kutupek, rayalah semua. Datang bala, jadi para awliya itu, bala-bala itu perayaan bagi mereka. Kenapa? Di situlah keridhaan Allah Ta'ala itu. Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang yang sabar itu, pahala mereka itu tidak dapat dikira-kira. Kita dah sebut dah. Kenapa Tuhan bagi banyak sangat ni? Sebab Allah Ta'ala terlampau syukur. Bermula sabar itu 3 martabat. Martabat pertama, sabar orang yang awam. Sabar tu ada 3. Apa maksud dia? Sabar pertama, sabar orang yang awam, yakni kebanyakan manusia, iaitu menahan atas segala kesusahan dan kesakitan. Itu pun susah nak buat. Tiba-tiba kita mampu menahan sabar di atas kesakitan, mampu menahan sabar di atas kesusahan. Baru sekadar derajat sabar orang awam sahaja. Macam mana yang tinggi lagi pada tu? Itu pun susah kita nak buat. Dengan kesakitan kita sabar. Maka kalau kata mampu menahannya, maka itu adalah sabar orang awam, kata dia. Macam mana pula lebih tinggi pada itu lagi? Iaitu menahan atas segala kesusahan dan kesakitan yang diperlakukan dia oleh Allah. Sebab segala kesakitan, kesusahan, siapa yang melakukannya? Allah. Siapa yang takdir? Allah. Pada hakikatnya ada Allah. Tetapi kita kena beradab. Dengan bala pun kena beradab juga, dikata. Hakikatnya kita tahu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaz di mulut kita tak boleh. Kita hanya mengetahui hakikatnya saja, tapi lafaz di mulut kena beradab dengan bala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditunjukkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu bahawa segala penyembuhan, segala penyakit datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah para rasul, para anbiya mengajar kita cara beradab dengan qada-qadar yang baik, beradab dengan qada-qadar yang tidak baik pada pandangan kita. Qada-qadar semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada adab. Apa adab dia? Adab dia kita kata yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik datang dari kita. Itu adab. Adab kita menisbahkan tak baik dengan yang baik. Nabi Ibrahim alaihi salam tak salah. Nabi Ibrahim tak salah. Doa dalam Al-Quran. Di para anbiya ini juga kadang-kadang mereka sakit. Tak salah Nabi Ibrahim AS pada ketika dia ada sakit, ada demam dia, ada sakit dia. Tapi ketika mana Nabi Ibrahim munajat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika mana dia menyatakan bahawa dia sakit, maka ungkapan ayat dia tidak mengatakan apabila Allah Ta'ala sakitkan badan dia. Dia tak kata, memang hakikat Allah Ta'ala yang beri penyakit. Jadi begitulah ungkapan Nabi Ibrahim AS, maka dia mengatakan, wa idza maridtu, apabila aku sakit. Dia tak kata apabila Allah Ta'ala sakitkan aku. Memang Allah Ta'ala yang sakitkan. Gitu kan. Damam semua Tuhan yang beri. Tapi adab berkata itu, dia tak mengatakan sebegitu, maka dia mengatakan apabila aku jatuh sakit. Wa idza maridtu, dan apabila datang kesembuhan, kesembuhan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Ibrahim mengungkapkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Masya-Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku jatuh sakit, dialah yang menyembuhkan. yakni Allah Subhanahu yang menyembuhkan. Begitulah adab para anbiya. Sesuatu yang tak elok itu nisbah pada diri. Yang elok nisbah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir alaihi salam, semua yang dibuat oleh Nabi Khidir alaihi salam semua di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir alaihi salam ada ilmu laduni, bukan laduni, bukan laduni, laduniyun. Min laduni. Ilmu laduni. Nabi Khidir ada ilmu laduni. Laduni itu istilah dalam Al-Quran. Jadi masyhur dengan nama ilmu laduni. Jadi ilmu laduni bermaksud ilmu yang datang daripada Allah secara langsung. Maka Nabi Khidir alaihissalam ada ilmu laduni yang Allah Ta'ala bagi tahu kat dia. Dan arahan daripada Allah Ta'ala itu ada yang zahir dia baik, ada zahir tak baik. Dia dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir yang tak baik ketika mana Nabi Khidir alaihi salam mencacatkan kapal. Kan tak elok perbuatan tu. Dia mau mencacat-cacatkan kapal tu. Dia bawa pisau, bawa parang. Di apa? Dirosak-rosakkan kapal tu. Sedangkan dia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga ketika mana Nabi Khidir alaihi salam membaiki dinding anak yatim. Yang ketiga tu Nabi Khidir pergi rumah anak yatim, maka dia membaiki dinding. Dinding tu nak robah, dia baiki dinding tu. Sebab bawah dia ada harta, dia baiki. Itu juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi zahir dia baiklah. Sebab perbuatan yang baiklah. Membaiki rumah orang, itu perbuatan yang baik. Yang tadi mencecatkan kapal, benda yang tak baiklah. Kata ulama, begitulah pahamnya Nabi Khidir alaihi salam perkara yang baik dan yang tak baik. Bagaimana adab Nabi Khidir alaihi salam ketika mana Nabi Khidir alaihi salam mencacatkan kapal, dia tak kata Allah Ta'ala suruh aku cacatkan kapal. Memang perintah daripada Allah Ta'ala. Tapi adab zahir yang tak elok itu, maka Nabi Khidir kata, Aradtu an aibaha. Aku nak cacatkan kapal itu. Aku nak cacat. Aradtu an aibaha. Aku cacatkan kapal itu. Sebab di depannya ada raja yang zalim, yang merampas kapal-kapal yang elok. Sebenarnya pada sebaliknya itu ada kebaikan. Sebab depan tu ada raja yang zalim, kapal yang baik dirampas, kapal yang tak elok lepas. Tapi perbuatan mencacatkan itu nampak tak baik. Maka Nabi Khidir mengungkapkan kata-kata aradtu an aibaha, aku nak cacatkan kapal itu. Dia disebabkan oleh diri dia. Dan apabila perbuatan membaiki dinding, maka dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak membaiki dinding itu, dia kata. Allah Ta'ala nak baiki dinding itu. Sebab perkara membaiki benda yang baik, maka dinisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab itulah Al-Quran pun mengajar kita adab. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terbaik datang dari kita sendiri. Itu adab perkataan. Sedangkan dua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sabar orang awam itu menahan atas segala kesusahan dan kesakitan yang diperlakukan akan dia oleh Allah. Karena Allah Ta'ala yang takdirkan kita, maka kita sabar dan ada kesusahan, maka itu adalah sabar awam. Yang diperlakukan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada segala hukumnya. Betul tak? Kerana ia menelak akan sawab sabar. Ini pertama. Kenapa dia boleh sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kekuatannya? Apa kekuatannya? Sebab dia tengok pahala dia besar. Dengan sabar tu, maka dia sabar. Maka dia sabar tu, dia tertarik pada apa? Dia tertarik pada ganjaran akhirat tu. Tadilah. Pahala sabar ni bighairi hisab. Banyak. Jadi dia dapat tahu dah. Akhirat nanti orang dapat harta, dia pun dapat harta, dan mesti harta dia lebih banyak. Sebab dia banyak sabar. Maka yang pertama, dia ingin sabar untuk apa? Untuk dapat balasan yang banyak. Boleh ke? Boleh. Tetapi itu dinamakan sabar orang awam. Sebab kekuatan dia sabar, punca dia sabar, sebab nakkan balasan di sisi Allah. Maka kuat dia sabar. Macam orang bekerja lah. Kau ni bekerja tengah panik ni. Sebab apa ni? Banyak dapat kata dia. Jadi dia sabar bekerja sebab nak dapat banyak. Kau ni apa kerja ni sampai malam pula bekerja? Dapat apa nama tu? Overtime. Dapat bukan double lagi. Lebih per triple lagi. Tak dapat nyebut dah. Per triple apa? Roti nyebut dah triple kan. Sampai kali ganda tak roti nyebut dah. Jadi susah kau tu apa ni? Orang tidur kau tak tidur, orang rehat kau tak rehat. Kenapa? Banyak dapat patutlah kau tahan sabar. Sebab banyak dapat Itulah orang sabar. Dia mampu sabar sebab dia tahu nanti balasan dia banyak. Jadi kalau kita sabar disebabkan balasan Allah, maka itu sabar orang awam namanya. Sabar dia sama. Sebab itu kalau sampai 5 orang sabar, kalau sakit, sabar je semua. Akhirat nanti pahala tak sama. Sama-sama kena demam. Semua tu sabar semua. Gitu, bagus orang ni. Sabar semua. Di akhirat nanti bila mendapat balasan sabar tak sama. Mungkin kita akan bertanya juga, ya Allah, kenapa orang banyak pahala sabar, saya dapat sikit dia? Kau sabar awam, kata dia. Yang ini sabar khawas. Yang salahnya sabar khawasul khawas. Macam mana pula tu? Sakit dia sama. Niat. Kepahaman niat ni. Itu yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nabi mengatakan Allah itu akan dapat mengikut apa yang diniatkan. Wa inna likulli imrin ma nawa. Seseorang dia akan dapat mengikut qadar yang dia niat dia. Jadi tadi niat dia sabar, perbuatan sama. Begitu juga orang bersedekah. Orang bersedekah, sedekah dia sama. Tapi nilai tak sama, mengikut qadar niat. Jadi sabar awam tadi sama, dia menahan sakit. Kenapa berbeza? Apa niat? Niat untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia makan sabar awam. Kerana menelak dia akan sawab, akan pahala. Sebab dia menelak kepada pahala sabar yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Awam kan? Dan demikian lagi sabar atas berbuat taat.
dan menjauhkan akan maksiat kerana hendak pahala. Sabar. Sebab itu sabar ni banyak pahala dia. Allah Ta'ala sebut tidak terhitung pahala dia. Bighairi hisab. Oh, jadi kita, seronok. Kita tertarik dengan tawaran tu, maka kita sabar. Ada orang boleh buat kerja, kita kata, mungkin ada 2-3 orang. Dia bekerja rajinnya bekerja. Yang seorang kita tanya, kenapa kau rajin kerja? Upah dia berbaloi, kata dia. Kalau tak ada upah, tak apa, seorang ambil dah. Mesti situ mana. Dia buat kerja sebab upah. Yang seorang ni, kau rajin siapa? Minggu depan tak ada upah dah. Tak apa, tak ada upah pun, dia buat juga. Kenapa kau buat rajin? Yalah, ikhlas. Jujur ikhlas. Orang tu tak dapat beri upah, tak apa. Macam mana kerja? Amak yang berkhidmat tu amak sendiri. Jadi, apa beza dah? Yang orang tadi khidmat, sebab bukan amak, kita cari pekerja lain, kau tolonglah. Tolonglah sapu mana, sapu. Boleh, buatlah upah. Apa upah lah? Yalah, bukan amak dan. Amak kau kan. Yalah, bagi upah. Rajin lah dia pun. Sebab ada upah. Yang seorang ni tadi, kita suruh juga. Pun rajin. Ini tak ada upah pun. Kadang-kadang ada upah kan tak upah. Tak ada upah pun rajinnya. Kenapa? Tak ada upah pun rajin. Mana dia bekerja bukan kerana upah. Kenapa? Bukan kerja kerana upah. Sebab sayang. Apabila kau sayang, amak dia tak sayang tak? Mana kata, asbab daripada sabar itu apa? Bermaksud, kalau sabar di atas pahala, maka dikategorikan awam. Kita taat, sabar dengan taat. Sabar dengan maksiat. Apa kekuatan sabar kita? Sebab pahala menanti kita. Maka kita sabar disebabkan pahala. Sabar dan ganjaran. Dapat pahala sabar, tapi nilai disebut sabar awam. Dan takut akan seksanya. Yang kedua pula, sabar orang yang muridin. Nama dia. Muridin ni orang yang salikin. Muridin ni dalam kitab tasawuf bila sebut murid bahasa Melayu pun murid juga, pelajar kan. Murid ni pelajar lah. Tapi murid dalam ilmu tasawuf lebih bermaksud lughawi itu sendiri. Lebih bermaksud pada istilah lughawi dia. Kalau murid yang biasa itu lebih kepada istilah. Murid-murid sekolah rendah kita kata. Dia lebih kepada murid itu makna dia pelajar. Tapi kalau murid dalam tasawuf itu lebih kepada makna lughawi itu sendiri. Sebab murid daripada kalimah arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Jadi daripada kalimah kehendak. Arada berkehendak. Arada yuridu berkehendak. Iradah kehendak. Telah berkehendak, sedang berkehendak. Iradah kehendak. Murid orang yang berkehendak. Iradah itu kehendak. Allah Ta'ala ada sifat iradah, ada sifat kehendak. Jadi pada sudut bahasa, iradah kehendak. Kalau murid bermaksud orang yang berkehendak. Murad orang yang dikehendaki. Jadi pada ilmu tasawuf, murid itu lebih bermakna lughawi. Jadilah maksud murid orang yang berkehendak. Dia berbeza murid pelajar tu. Kita kata murid, maksud orang berkehendak. Tak. Itu bermaksud murid pelajar. Tapi dalam ilmu tasawuf, bila sebut murid, orang yang berkehendak. Apa yang dikehendaki? Dia menghendaki apa? Dia menghendaki murad. Murad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah adalah murad. Kita adalah murid. Bermaksud murid di sini orang yang mencari keredaan Allah maksudnya. Orang yang mencari redha Allah, orang yang mencari cinta Allah. Maka disebut dalam ilmu tasawuf, orang yang berjalan kepada Allah, nama dia murid.
Ya muridallah. Dalam qasidah kan. Ya muridallah. Wahai orang yang mengkehendaki Allah. Wahai orang yang mengkehendaki redha Allah. Jadi murid dalam tasawuf bermaksud orang yang mencari redha Allah. Orang yang mencari ma'rifat Allah Subhanahu wa taala selain daripada amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup dia mencari redha Allah. Mana ada tujuan, hidup dia ada hadaf, ada matlamat. Matlamat dalam hidup dia adalah untuk mencari redha Allah, untuk mencari makrifat kepada Allah, untuk mencari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sama. Solat, puasa, datang ke masjid, berzikir. Tetapi matlamat dia adalah mencari redha Allah. Kalau tidak, mungkin orang itu beramal mencari pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beza, dua tu beza. Jadi orang yang muridin jamak orang ataupun salik kita kata. Orang yang berjalan menuju kepada Allah Taala, salik murid. Maka orang yang mencari makrifat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka murid ini kalau dia sabar, makna dia lain berbanding orang awam. Mana kata murid ini bila berbuat sesuatu sayubio bukan kerana balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab murid ini adalah mencari erti keikhlasan. Murid ini adalah seorang yang mencari erti keikhlasan. Dia tidak boleh berbicara seperti orang awam. Sesekali bolehlah kita bicara. Tapi bukan itu tujuan. Sebab murid ini adalah mencari erti keikhlasan. Sebab berbicara tentang pahala, tentang balasan kita kata, maka itu orang awam. Jadi para murid ini apa yang dicari? Dia mencari erti keikhlasan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencari erti kata taat itu disebabkan cinta. Dia mencari kepahaman ibadat kita kepada Allah kerana cinta. Seperti mana seorang anak dengan emak dia. Hubungan yang sangat hebat. Rajinnya kau pergi rumah orang tua tu. Rajinnya kau pergi menyapu orang tu. Ada kau dia bagi kau bodoh-bodoh? Tak, duit dia bagi kau? Tak ada. Masak ada lah. Kadang telur goreng dia masak. Kadang ada lah lauk sardin. Tapi kau rajin bona. Oh, aku ada hubungan ikhlas dengan orang tu. Bukan kerana upah kerana apa. Macam mana pula? Amak Dan. Kata dia. Oh, dia ada hubungan yang ikhlas, hubungan cinta dengan seseorang sehingga segala ketaatannya bukan kerana balasan. Kerana cinta, kerana ikhlas. Hubungan yang ikhlas dengan seseorang, maka dia datang, dia bekerja ikhlas. Seperti mana ikhlasnya ibu dengan anak. Oh, dibolongnya anak tadi, dia bagi makan. Maka dia tak patut kalau tanya, apa kau dapat kau bolong budak ni? Dah bosan asal dah bagi kau duit dia. Tak ada, bukan ada. Habis kenapa kau buat? Ikhlas. Kenapa kau buat? Cinta. Kenapa kau buat? Ada hubungan cinta. Siapa budak ni? Anak Dan. Jadi ada hubungan ikhlas, hubungan cinta. Masya Allah. Hebatnya hubungan amak dengan anak. Hubungan amak dengan anak ni ikhlas. Masya Allah. Kita kata. Mulianya, murninya, indahnya hubungan ibu dengan anak tidak terdetik amak tadi untuk minta balasan kepada anak dia dah besar. Oh, anak dah besar, dah gaji besar, amak pun hantar tabalnya bil apa ni nak? Bil apa ni mak? Cuba kau tengok tu, susu kau makan mari banyak mana? Habis berapa? Bayarlah balik. Bayar double kita amak. Oh, amak berniaga ke? Yalah, berniaga lah. Yalah, kata kan. Kau tak dapat, amak tak halal je lah. Oh, amak berniaga sekali mesti berniaga, kata dia kan. Makna kata, kita kata tak cantik lah hubungan dia, kita kata. Kalau amak macam tu, kita kata tak cantik lah. Kita kata, boleh dia buat kan. Anak pun kalau macam tak apalah. Kira betul-betul kita.
Itu harga marin kita. Sekarang dah mahal lah susu tu dah. Kira lah. Lepas tu anak tu bagilah. Mak tadi. Jadi mana nilai dia tak hebat. Ya, inilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah berdasarkan balasan, maka tak cantik hubungan mak dengan anak berdasarkan balasan juga. Dia buat baik anak tu sebab apa? So kau balik. Kau bayar balik. Dan pastikan bayaran itu menguntungkan. Kalau tak menguntungkan, sia-sia betul dan bolong kau. Dan Nabi kat 10,000 dapat Lepas tu kau minta diskaun tak lagi gitu. Tak untung kata bang. Kau kena bayar 20,000 kata bang. Nak pun bayar dulu. Ni barulah betul kata. Jadi tak cantik hubungan tu. Apa kata? Ini hubungan berdasarkan bayaran kita kata. Jadi tak rapat lah. Jadi kalau kita upah pekerja datang rumah kita supaya dia buat sesuatu, ialah layak dia dapat upah. Tapi hubungan tu hubungan apa? Hubungan pekerja lah. Tak ada hubungan cinta, tak ada. Sebab ada duit dia kerja, tak ada duit, tak ada dia datang lah. Jadi apakah begitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ada bayaran aku buat. Tak ada bayaran aku tak buat, ya Allah. Yang banyak-banyak aku buat, yang sikit tak bayar. Masya Allah, itulah kita letakkan nilai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak buat juga, silakan. Maka dikira orang awam. Sebab segala kebaikan kita kerana pahala. Adapun para muridin, kita sebut muridin tujuan untuk mencari erti kata hubungan yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu para muridin, para salikin bukan mencari balasan. Mereka mencari erti makna keikhlasan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan makna lain. Bukan nak terabang, bukan nak qabal. Jadi orang tamah ilmu tasawuf, ilmu yang sahih dan sebagainya. Maka yang salah faham itulah yang salah. Ataupun orang bawa tasawuf kepada yang lain dan sebagainya. Bawa kepada pendakwa-pendakwa yang tak betul, itu yang salah. Yang salah orang tu kita kata. Kita bukan nak bawa orang kepada karamah, nak terabang, nak qabal, apa lagi? Nak mendakwa Imam Mahdi lah, apa lah kita kata. Bukan itu tugasan kita. Benda itu dah jelas dalam akidah. Tujuan kita adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan inti kata keikhlasan yang sebenar. Tak baik ke benda itu? Untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam inti kata ikhlas, dalam kata cinta. Kita tak nak kekuatan kita taat semata-mata pahala. Kita nak kekuatan taat kita kerana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak baik ke? Jalan sebegitu, dah baik. Habis ada yang menyeleweng, itu kat dia lah. Agama Islam yang betul, bila ada orang Islam menyeleweng, apakah kita kata, tak betul agama Islam ni, sebab ada menyeleweng, dia kata. Yang menyeleweng lah. Itu dia ilmu tasawuf, ilmu tarikat, kita kata. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan kita belajar erti kata keikhlasan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak cantik ke? Cantik lah, kita kata. Yang kita sebut tadi betapa cantiknya hubungan mak dengan anak, sebab hubungan cinta yang ikhlas, bukan sebabkan bayaran. Begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pastikan hubungan kita dengan Allah cantik. Apa maksud cantik? Ikhlas. Berdasarkan ikhlas, berdasarkan dah itu tujuannya. Bukan nak mendakwa sesuatu dan sebagainya. Jadi kalau ada orang mendakwa macam-macam, kita kata, itu kesalahan dia lah. Bukan kesalahan madrasah itu. Madrasah ini jelas. Madrasah ini adalah madrasah untuk makrifah. Madrasah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan kata yang sempurna. Maka sabar orang yang muridin. Apa sabar dia? Maka telah ringan dalam hati mereka itu atas segala kesusahan dan kesakitan. Menjadi ringan. Kesakitan. Sebab muridin ini bermaksud orang yang semakin rasa cinta. Dalam perjalanan untuk semakin rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridin bermaksud orang yang masih berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sudah pasti apabila kita ada rasa cinta kepada seseorang, beban itu semakin ringan. Sebab orang kita cintai, beban kita semakin ringan. Jadi seorang isteri ringan dia baik kerja, masak ringan semua, sebab beban tu dia ringan, sebab dia sedang khidmat kepada orang yang dicintai. Dia mencintai suami dia, dia mencintai anak dia, kerja rumah berat, tapi dia ringan. Cuba kita suruh orang tak ada kena monon gitu. Tolong komehkan baju kat rumah nak, susun, tak tengah hisang masak, lepas tu komeh, so borek-borek ada. Berapa upah kata dia? Ambil lah RM10. Borek okay. Upah kau cik bona. Alah bagilah RM50. Dia pun berat jugalah, tak payah hati tu borek tu kerja ni. Jadi nak ringankan dia macam mana? RM2,000 dia tak? RM2,000 ringan kata dia. Jadi orang tadi nak ringankan kerja tu, bagi ganjaran yang banyak ringan dia. Begitulah kita. Kalau kita jadi ringan perintah Allah Ta'ala dengan pahala, maka samalah kita macam orang kena upah tadi. Adakah yang lebih sempurna? Ada. Allah tu tak dapat upah, tak ada ganjaran, tapi dia ringan kerja dia. Apa yang ada? Rasa cinta. Masya Allah, rasa cinta. Kenapa dia rajin? Cinta kepada anak dia, cinta kepada suami dia. Cuba dia marah kat lelaki dia. Tak dibuat dah. Mana hotel ni? Belah sendiri. Latih ni. Ada latih pula dah. Itu boleh. Itu dia sayang, suka. Semua dapat. Omeh dapat, ken batik dapat. Ini dia tak sayang lah. Ada latih dah. Ada kosong latih dah. Ada borek pula dah. Jadi para muridin, orang yang dalam proses untuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila bertambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketaatan kita semakin ringan. Dan bukan disebabkan pahala. Yang penting bukan disebabkan pahala. Ibadat dia semakin ringan, semakin mudah dilakukan, bukan disebabkan tawaran pahala. Dia tahu pahala, tapi bukan disebabkan tawaran pahala, sebab dia semakin rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadatnya semakin ringan. Pujian Allah semakin ringan diterimanya. Tapi bukan dengan sebab tawaran pahala, tetapi rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu muridin telah ringan dalam hati mereka itu atas segala kesusahan dan kesakitan. Yang demikian itu kerana menelek mereka dengan mata hati mereka itu akan sesuatu yang datang kepadanya. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala itu Tuhan yang dicintai, tak jadi marah. Kita kalau orang buat tak betul, kita ada prinsip kita. Buat sini kita marah, buat sini kita nak marah je. Tiba-tiba kita tengok yang buat siapa? Anak kita, tak jadi marah. Yang buat salah ke anak kita. Pejabat ni kita meradang mana. Tengok seorang, tak jadi marah. Kuasa dia minatkan seorang tu kuasa ni. Tak marah, yang lain marah. Ni apa tak kata? Bukan saya baik. Tu siapa yang baik? Tu. Oh, itu bos kata sekretari dia tak marah lah. Kata dia. Oh, dia sayang orang tu. Bila sayang, tak marah pula dah. Sedangkan sakit juga. Dia bono tak betul kan, rosak syarikat. Kalau orang lain dah kena marah dah. Tapi tengok, yang orang yang buat tu, orang yang dia sayang. Maka orang yang dia sayang, kurang rasa sakit. Jadi orang yang menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengerti segala ujian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ringan segala ujian sebab menelek mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang disayangi, Tuhan yang dimuliakan. Itulah maksud dia. Ini bukan disebabkan pahala, sebab mereka melihat sesuatu qada dan qadar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang ketiga, wallahu ta'ala a'lam. Sambung yang ketiga. Akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.